Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak semua sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Hari ini ustazah akan menyambung bacaan ayat daripada surah Al-Qamar bagi mata pelajaran Al-Quran tahun 6. Anak-anak boleh merujuk Al-Quran ataupun melihat slide yang ustazah paparkan dan membaca bersama-sama ustazah dari ayat 9 hingga 16. Mari kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak. Surah yang kita bacakan ini tadi merupakan surah Al-Qamar. Di mana surah ini menceritakan tentang, di mana ayat 9 ini menceritakan tentang kaum Nabi Nuh ya. Di mana terjemahannya mengatakan sebelum mereka, yakni kaum Nabi Nuh juga telah mendustakan rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami, yakni Nabi Nuh, serta mereka menuduhnya dengan berkata dia seorang gila dan dia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agamanya. Kemudian ayat 10, lalu dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang ingkar. Oleh itu, menangkanlah daku terhadap mereka. Cerita ini mengisahkan tentang umat Nabi Nuh yang degil, yang tidak mahu menerima dakwah Nabi Nuh AS. Di mana Nabi Nuh menyampaikan dakwah hampir 950 tahun lamanya. Ya. Namun, hanya sedikit saja umat Nabi Nuh yang mahu mengikut Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya, memohon membantu baginda. Ya, lalu Allah turunkan azab ya, berupa hujan yang lebat sehingga menyebabkan berlakunya banjir yang besar. Sebelum kejadian banjir ini, Nabi Nuh telah membina bahtera yang besar ya, di tengah-tengah padang yang luas. Dan dengan izin Allah, bahtera itu siap. Namun begitu, umat Nabi Nuh ketika itu mengejek-ngejek dan mengatakan Nabi Nuh ni seorang yang gila. Dan dia diancam ya, dihalang daripada melakukan dakwah baginda. Lalu, setelah selesainya bahtera itu siap, Allah turunkan azab yang begitu berat ya, yang begitu besar, di mana hujan yang lebat turun, manakala air keluar daripada perut bumi, menyebabkan banjir yang tiada siapa lagi yang mampu membantu ketika itu, melainkan Allah Ta'ala saja. Lalu ketika itu, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membawa sesiapa saja yang mau mengikutnya, dan memuatkan juga binatang
binatang-binatang dalam bentuk sepasang ya menaiki bahtera. Akhirnya apabila banjir dah surut, maka bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi di sempadan Syria dan Turki ya, yang kita boleh lihat dengan jelas di daerah Ainu Diwar di Syria. Anak Nabi Nuh ya, di antaranya seorang ni anak Nabi Nuh yang dinamakan An ya. Beliau degil dan tidak mahu mengikut ayahandanya menaiki bahtera, lalu dia juga mati lemas di dalam banjir yang besar tersebut. Tetapi bagi anaknya yang bernama Sam, Ham, Jafid ya, mereka ini naik bahtera. Baiklah, seterusnya Ustazah ingin menyampaikan pengajaran ayat ya daripada surah yang kita bacakan tadi. Al-Qamar ni artinya bulan. Di mana dalam surah Al-Qamar ini ayatnya mengandungi 55 ayat. Surah Al-Qamar ini diturunkan di Mekah. Pengajaran ayat yang kita boleh dapat daripada ayat yang kita bacakan tadi, iaitu yang pertama, wajiblah kita mentaati ibu ayah ya, selagi mana ia tidak membawa kepada kemurkaan Allah. Sebagai seorang anak, kita wajib mendoakan ibu bapa kita, wajib kita taat selagi mana mereka tidak mengajak kita melakukan perkara-perkara dosa. Kemudian yang kedua, azab daripada Allah akan menimpa bagi mereka yang ingkar. Ya. Jadi kalau kita ada melakukan salah silap, dosa, sama ada kita sedar atau tidak, maka hendaklah kita kembali bertaubat. Dan yang ketiga, kita jangan sombong dan menghina sesama manusia. Seperti apa yang berlaku kepada umat Nabi Nuh yang mengejek-ngejek akan Nabi Nuh ya. Dan kita sebagai hamba Allah, kita tidak boleh mengejek-ngejek sesama rakan atau sahabat kita. Seterusnya, hikmah daripada surah Al-Qamar ya, daripada ayat 9 hingga 18 ni, di mana kita dapat meneladani sifat Nabi Nuh AS yang sabar dalam berdakwah selama 950 tahun. Lama tu. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh bersikap takbur. Kita tidak boleh bersikap takbur kerana takbur ini adalah sifat Allah. Ya, kita adalah hamba Allah, maka kita kena ada sifat tawaduk, iaitu merendah diri. Yang ketiga, kita tidak boleh berkeluh kesah apabila ditimpa ujian. Apabila kita ditimpa ujian, kita kenalah bersabar. Kita kenalah banyak berserah kepada Allah. Dan yang terakhir, kita sentiasa taat akan perintah Allah Ta'ala. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dahulu. InsyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi. Pesanan terakhir Ustazah, jangan tinggal Al-Quran. Bacalah walau satu muka. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini nanti menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.